Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, insya-Allah hari ini saya akan berkongsikan tentang cerita satu agama, iaitu Kristian. Di mana Kristian ini dikenali Tuhan mereka sebagai Jesus Christ. Ya, Jesus Christ. Tapi untuk kita orang Islam, kita panggil Jesus Christ ini ialah Nabi Isa. Baiklah, kita masuk bahagian pertama, iaitu bagaimana kehidupan ataupun cerita sebelum kehadiran Nabi Isa ini. Okey, yang pertama, Nabi Isa ini merupakan keturunan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ketika itu, sebelum kehadiran Nabi Isa ini, masyarakat sangat teruk. Masyarakat sangat teruklah dengan sosialnya, dengan bermaksiat berleluasa. Masyarakat ini merupakan kesinambungan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka ini tersesat kerana terlalu jauh antara masa ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa itu jaraknya hampir beribu tahun. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu telah tersempang dari segi agama, dari segi akhlaknya, dari segi syariat dan hukum hakam. Mereka terlalu bebas untuk melakukan apa saja. Jadi Allah mengutuskan Nabi Isa ini kepada Bani Israel ini untuk menarik semula mereka kepada jalan yang benar. Okey, seterusnya semasa Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa ini dilahirkan di Palestin. Di Palestin je. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa, yang dilahirkan oleh seorang anak dara sunti yang bernama Siti Maryam. Okey, cerita masa sebelum dilahirkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat untuk bertemu dengan Maryam untuk menyatakan bahawa dia akan melahirkan seorang yang sangat mulia. Ketika itu Maryam sangat takut. Takut apa? Takut difitnah oleh masyarakat sekeliling. Sebab ialah anak dara tiba-tiba melahirkan seorang bayi, mesti akan difitnah. Jadi seterusnya Nabi Isa dilahirkan dan berkembang dan membesar. Seterusnya pada umur Nabi Isa itu mencecah 30 tahun, Allah SWT melantik Nabi Isa untuk menjadi rasul. Dalam masa itu, Nabi Isa ini rancak untuk berdakwah, pergi ke rumah-rumah ibadat, menyampaikan ajaran yang dibawa oleh beliau sendiri, baginda sendiri, iaitu beriman kepada Tuhan yang satu, mentauhidkan Allah. Ketika itu baginda rancak berdakwah, orang Yahudi dalam masa yang sama ni dia sakit hati dengan baginda ni. Sebab apa? Baginda ni telah mengacau dan mengancam kedudukan ulama-ulama yang besar ke atas tu, ulama-ulama Israel yang telah menyimpang jauh. Jadi ini orang Yahudi ni tak puas hati, dia merancang untuk menjatuhkan kedudukan baginda tersebut dengan menggunakan kuasa Rom. Dia orang cakap apa? Dia orang cakap Nabi Isa ni seorang aktivis yang akan menjahanamkan dan menjatuhkan kerajaan Rom. Jadi kerajaan Rom ni berasa takut sebab pengaruh Nabi Isa ni terlalu kuat, dan dia risau kerajaan ni akan tumbang. Seterusnya mereka merancang untuk membunuh baginda. Dalam masa itu, seorang pengikut Nabi yang bernama Yudas telah betray ataupun telah khianat kepada Nabi dengan mendedahkan tempat persembunyian Nabi. Tapi Allah tu Maha Adil. Allah tukar tempat dia kepada Nabi Isa. Yang ini Allah menukarkan rupa dia sama seperti Nabi Isa, dan akhirnya dia ditangkap dan disalibkan. Dalam masa yang sama, Nabi Isa ni diangkat ke langit dan akan diturunkan pada akhir zaman. Okey. Selepas Nabi
Nabi Isa ini diangkat, terdapat dua golongan yang tinggal. Yang pertama ialah golongan Arius, dan yang kedua ialah golongan Paul. Golongan Arius inilah yang golongan Arius ini golongan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, yang meneruskan apa yang diajar oleh baginda. Seterusnya golongan Paul ni mengamalkan sebaliknya daripada apa yang diajar yang Arius buat. Yang ini dia, apa yang dibawa oleh Arius tu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Paul. Dia nak rasionalkan rasionalkan apa yang Nabi Isa buat. Contohnya Nabi Isa lahir tahun berapa. Dia buat cerita Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu yang dibawa oleh Paul. Setelah kira-kira golongan Kristian ini bergaduh antara Arius dan Paul, seterusnya pada tahun 300 Masihi, gaduh, kerajaan Rom telah ambil keputusan bahawa kerajaan Rom akan menjadi hakim kepada kedua-dua belah golongan ini. Jadi kerajaan Rom telah menyebelahkan golongan Paul, kerana golongan Paul ni dianggap sebagai satu batu loncatan untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan Rom. Kenapa begitu? Kerana kerajaan Rom nak satukan rakyat dengan mengatakan bahawa semua lagi tu, golongan Paul ni dia cakap semua manusia itu berdosa. Dengan kata-kata ini, kerajaan Rom akan memperkuatkan dia orang punya pengaruh dengan macam ni. Engkau ni semua berdosa, kalau kau nak selamat engkau ikut aku. Itu yang dikatakan oleh kerajaan Rom. Lagi itu saja setakat ini. Assalamualaikum.